tahan lapar. Tiba-tiba mengalir sebiji apple, buah di sungai tu. Dia pun ambil. Kira halal lah tu, dah hanyut. Dia makan sebiji, sekali kunyah. Terfikir dia, ini siapa punya? Dia tak jadi makan kunyah je. Dia dah takut. Kira-kira dah hanyut, kira halal lah tu kan. Tapi dia bimbang siapa punya buah yang aku makan ni. Dia pun cari orang yang punya buah. Jalan mulu sungai, cari buah pokok tepi sungai siapa punya. Jumpalah tuan punya pokok. Entah dia punya, tak tahu dia punya ke, entah dia punya, entah dia bukan punya, dia tak tahu. Tapi pokok tepi sungai dia punyalah. Jumpa tuan. Tuan, agaknya saya termakan buah tuan, bukan buah dia. Salah faham lah. Makan buah tuan, tak halal lah. Saya tak halalkan, dia kata. Saya tak halalkan awak makan buah apple saya ni. Jadi macam mana? Awak bekerja saya 7 tahun. 7 tahun bekerja makan sekunyah je. Boleh? Sanggup ni? Kalau kita boleh jalan lah. Sebiji sampai makan 7 tahun makan sekunyah apple. 7 tahun kerja. Kerja 7 tahun. Kerja. Cukup 7 tahun. Dah siap 7 tahun tuan. Boleh balik? Tak boleh. Tak maafkan lagi. Melainkan awak kahwin dengan anak saya. Tapi anak saya tu mata tak ada, tangan tak ada, kaki pun tak ada. Sudah. Takut ni pasal tak ada mata lah. Kahwin ni, nikah lah malam tu. Nikah malam tu, berjumpa dalam bilik, ada mata pula. Tangan ada, kaki ada, keluar dia. Kalau kita bagus lah kan. Lari dia, mungkin salah orang. Panggil bapak lah pula kan, bapak tua. Macam mana kata mata tak ada, kaki tak ada, tangan? Tengok ada, tangan ada, mata ada, semua ada. Tidak, maksud saya ialah mata tak pernah melihat yang haram, tangan tidak pernah buat yang haram, kaki pun tidak buat yang haram. Begitu akhirnya dapat anak seorang wali Allah SWT. Begitu nak ceritanya, takut dia kepada dosa walaupun sikit ni pasal. Kalau kita macam agak-agak gila ke? Sama juga Umar bin Abdul Aziz, khalifah kerajaan Bani Umayyah. Waktu dia nak lantik jadi khalifah itu, menangis-nangis dia. Tak andap. Dia tak andap menjadi khalifah, menangis-nangis dia. Kalau kita tak dapat nangis-nangis. Dia jadi khalifah, jadi Perdana Menteri, jadi presiden, menangis tak andap. Kita tak dapat nangis-nangis. Akhirnya waktu dia membagi-bagikan buah kurma tu pada orang miskin, anaknya makan sebiji, dia ampas balik, dia kebuknya mulut anak ni. Takut makan hak orang awam. Sebiji kurma nak kira apa? Sebiji aja. Tak boleh hak orang Islam. Kan agak orang sekarang agak-agak. Sekarang sapu habis. Nak cerita orang zaman dulu takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beriman betul-betul. Kita nak letak iman kita betul-betul, iman betul, mantap betul-betul. Yakin betul-betul adanya hari pembalasan, tak berani. Kita bayangkan saja. Kalau kita mati, belum hari kiamat, baru mati, diselimutkan orang yang kain putih, bawa ke kubur,
tutup dengan papan, orang pun balik. Yattabi'ul maita thalathatun, mayat diikuti dengan tiga perkara: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Farji'uthnani wa biqaw wahid. Pergi ikut orang mati itu tiga perkara: keluarganya ikut, harta ikut, amalan ikut. Balik dua, harta balik, keluarga pun balik. Yang tinggal satu, amalan. Amalan tak ada, tinggal. Amalan tak ada. Sibuk dengan dunia ni, siang malam, pagi petang, rupa-rupanya yang dia bawa tak ada. Termenung kan seorang-seorang. Mula-mula orang menangis lah, menangis. Masa kita meninggal menangis lah. Lepas tu bila nak mandikan, balik separuh. Bila nak dikapankan, balik separuh. Nak sembayangkan, balik separuh. Hantar kubur, balik separuh. Dah tanam, semua balik. Siapa pun tak tinggal. Tu. Isteri menangis. Tak nak balik. Jangan balik. Tak nak balik. Duduk sini. Balik kan? Tangan. Tunggulah, balik dia. Action je. Satu orang perempuan telefon saya, Ustaz, ada soalan. Apa soalan? Seorang perempuan, dia kata dia bersumpah waktu suami meninggal, dia bersumpah dia tak nak kahwin. Tiba-tiba baru ni orang pinang dia, Ustaz, boleh kahwin tak dia agaknya, Ustaz? Saya tahu bukan orang tu, dia tu lah. Lain kali kalau suami meninggal, jangan sumpah-sumpah, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah, sambung lagi sikit, Allahumma khlufli khairam minhu. Tu perempuan, ada perempuan ni kena hafal. Allahumma khlufli khairam minhu. Tu kena hafal tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlufli khairam minhu. Mana apa? Ya Allah, gantikan aku suami yang baru yang lebih canggih lagi. Jangan sumpah-sumpah. Sama juga orang lelaki. Orang lelaki bila isteri meninggal, satu hari tu seorang pakcik ni hari-hari jurus kubur dia. Orang kata sayang pakcik rumah. Yalah, waktu dia meninggal dulu pesan, abang jangan kahwin-kahwin bang. Kalau saya meninggal abang jangan kahwin. Dah tumbuh rumput, abang kahwin dah. Tu jurus hari tu. Cepat tumbuh rumput. Kesimpulannya nak cerita, kalau kita mati seorang-seorang aje lah. Orang menangis sekejap je, kenduri 3 hari je. Orang mati yang untung orang hidup. Tabiat kita kan biasa di sini, di mana-mana pun kenduri 3 hari 3 malam. Kenduri 3 hari 3 malam kenduri berturut-turut. Yang untung siapa? Orang suara untung. Pantang orang mati kenduri je. Yang panggil orang suara. Tengok dah lama tak ada orang mati ke? Siapa untung? Orang hidup untung. Orang mati belum tahu. Kalau amalan tak ada, amalan tak cukup, sempang siur amalan, menghadap munkar nakir, berani ke agak-agak? Munkar nakir merupakan, muka munkar nakir tak sama dengan malaikat yang lain. Muka munkar nakir, mukanya, kejadiannya tak sama dengan malaikat yang lain, menakutkan. Jadi kita standby sekarang, standby. Tu saya pesankan tuan-tuan, nak tidur malam-malam jangan lupa baca surah Al-Mulk, jangan lupa surah Al-Munjiat dia panggil. Jangan tinggal tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk, jangan tinggal. Susah-susah pun baca juga. Baca juga. Susah mengantuk macam mana pun
gagah baca juga supaya mengelak daripada azab kubur. Selain daripada 4 perkara, sembahyang 5 waktu jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, zikir dan sedekah, itu mengelakkan daripada siksaan kubur. Sedekah kena rajin juga. Sedekah pun rajin. Tung lalu bubuh RM1 jadilah. Ini yang buat tak tahu. Kau sini orang lain lah kan. Begitu. Habis. Belum start lagi ni. Kita lihat pula firman Allah Subhanahu wa taala.